Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama di surah kita untuk kita sambung pesan kita daripada surah Al-Baqarah, di mana sesi yang lalu kita dah baca ayat yang ke 29 lah. Saya ingat 2-3 kuliah saya menghuraikan ayat itu, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ibadah dan muamalah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu antara ayat terpenting lah, ya. Di mana semua yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini adalah untuk kita. Baik itu asas-asas perkara selain ibadat lah, ya, adalah harus. Manusia boleh berkembang sepesat-pesatnya kerana apa yang ada di dunia ini adalah untuk kita. Yang tak boleh ialah melanggar perintah-perintah Allah ataupun dalam arti kata lain melakukan maksiat kepada. Sebab dunia ni very open, ya. Ya. Dulu-dulu duit ataupun mata wang orang pakai dinar dan darham yang berasaskan kepada emas dan perak, ya. Tak diketahuilah secara jelas sejak bila manusia mula menggunakan mata wang. Tapi kalau dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala dah sebut ayat ke-19 itu, bila Ashabul Kahfi dibangkitkan, dia rasa lapar. Jadi dia hantarlah salah seorang daripada mereka pergi kedai, bawa duit warik, ya. Fab'athu biwarikikum hadha, kan ayat tu, mana bawa duit perak ni, darham lah, pergi beli. Duit dah ada masa tu. Ashabul Kahfi bila? Sebelum Rasulullah SAW, kata ribu-ribu tahun. Katanya depa ni zaman Nabi Musa, katanya lah. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad lama kan? Ribu? Tak tahulah kan. Tapi, dan dikatakan sebelum pada itu lagi. Tak tahulah bila, pasal Quran tidak sebut. Nabi pun tidak sebut dalam hadis dia, dan tak ada kepentingan syarak pun untuk kita tahu bila-bila. Tapi nak kira lama lah, maybe thousands of years before the Prophet SAW. Tapi duit dah ada, ya. Tapi duit perak lah, duit perak ni darham kan, ya. Kemudian zaman Rasulullah pun Nabi guna duit ni keperluan manusia, ada. Walaupun Rasulullah SAW tidak mencipta sendiri wang pada waktu itu, Nabi guna duit yang ada, ya. Duit daripada Rum atau Parsi, dinar dan darham, ya. Dan betul juga pada zaman selepas daripada baginda, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya. Zaman Umar dia nak tukar mata wang, dia nak buat mata wang baru. Katanya dia nak buat daripada kulit unta. Tak tahulah special ciri-ciri dia macam mana, tapi dia nak buat mata wang baru. Tapi ditegah dan dihalang atau dibantah oleh ahli-ahli muamalat pada waktu itu. Ahli ekonomi dia kata tak boleh. Ya, bukan senang-senang kita nak tukar duit besok. Jadi tak boleh buat, ya. Jadi tak buat, ya. Kemudian timbul duit kertas, tapi masih berasal pada emas. Berapa banyak emas yang ada, banyak itulah duit daripada kertas dikeluarkan dululah. Tapi dalam 100 years ni kita dah tak ada wang-wang seumpama itu. Duit kertas ni betul-betul kertas. Dia bukan emas dan perak, dan tidak juga bersandarkan kepada dua-duanya, dan tidak juga bersandarkan kepada kedua-duanya. Dia betul-betul papers. Tapi papers yang ada nilai lah, itulah kepercayaan manusia. Value dia ialah trust of the people. Selagi mana kita percaya kat duit tu, itulah nilai. Dia bersandarkan kepada benda tu. Sebab itu negara-negara yang menghadapi peperangan, duit dia tak ada nilai. RM1 duit kita, kalau duit Iraq tuan-tuan, ribu-ribu, tak ada nilai, ya. Dan mereka pun berurus niaga guna dolar, ya. Sebab itu kepercayaan manusia dia penting pada duit hari ni.
Habis tu tak boleh lah. Mana boleh, pasal duit yang Nabi guna dinar dan darham. Kita mesti balik kepada dinar dan darham. Duit yang ada hari ni dicipta oleh orang Yahudi, orang Barat. Tak sunnah katanya. Ini dunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Ayat ni adalah buktinya. Dan ulama buat kaedah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ma lam yakun dalilun ala tahrimuha. Asal-asal dalam masalah dunia, muamalah ni, urusan kita sama kita adalah harus. Melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Nabi berwajibkan ke guna duit darham dan dinar? Tak. Habis tu adakah Nabi melarang guna mata wang yang lain? Tidak juga. Habis tu back to the basic. Ya. Sebab ada orang anti duit hari ni kan, anti duit kertas, anti fiat money kan. Habis tu dia tak ada duit atau tak pakai duit kertas, dia pakai juga. Biasa, unfortunately lah, hak meniaga-meniaga emas lah biasanya dia duit kertas ni. Kita tak suka pun, kita bukan boleh buat apa. Lagi satu, kalau kita nak guna duit daripada emas, daripada perak, lagi satu, kalau kita nak guna duit atau wang daripada item-item seumpama itu, ya, yang bernilai lah. Emas yang ada kat dunia ni berapa banyak? Malaysia berapa banyak emas yang kita ada? Kalau buat duit pakai dinar dan darham pun saya rasa tak menyelesaikan masalah. Kalau kita nak kata duit kertas ni orang Barat buat, pasal emas ada di dunia hari ni, pengeluar nombor 1 Rusia, pengeluar nombor 2 Amerika, China. Adalah negara Islam yang mengeluarkan emas agak lebih okey. Indonesia lain tak ada. Malaysia keluar emas banyak mana? Kita mana ada lembu emas? Adalah mungkin, tapi tak banyak. Di samping tak mencukupi untuk nak memenuhi market dan pasaran. Ya, tak cukup untuk emas yang ada. Ya, silat-silat kalau kita guna dinar lebih menguntungkan pok-pok Rusia, Amerika. Tak ada masalah apa. Jadi kita kena bercakap based on reality lah. Ya. Ala kulihan, nak cerita balik pada asalnya. Dalam hal awal dunia boleh saja manusia berkembang atau buat apa yang mereka mahu. Sebenarnya dia tidak melanggar apa-apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun secara jelas. Kalau tak berapa nak jelas, tak boleh juga. Ya. Jadi syarak dalam bab ni dia beri kebebasan dan keluasan. Karena dia tahu manusia, ciri-ciri dan tabiat dia berkembang. Daripada satu masa pada satu masa, hatta daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Sebab tu ada benda tuan-tuan, dia fix kan, ada benda tak fix. Ya. Manusia bila dia berniaga, dia nak ambil keuntungan, berapa banyak dia nak kena ambil, ataupun berapa persen dia punya had keuntungan dia boleh ambil. Islam tak tetapkan. Ni banyak orang tanya, mostly peniaga lah kan, tanya, Ustaz, saya boleh ambil berapa persen daripada keuntungan? Saya kata no benchmark, tak ada benchmark. Kerana mungkin barang yang sama, harga berbeza, kerana keuntungannya juga tidak serupa. Betul tak? Costing dia, ya, macam-macam lah kan. Benda sama aja, tapi mungkin kat Selangor lain, kat Kelantan lain harganya, tempat pun main peranan juga. Kat Kelantan sewa kedai murah sikit, Selangor sewa kedai mahal. Takkan benda yang sama nak dijual dengan harga yang sama, nanti keuntungan tidak serupa. Jadi benda ni Islam bagi keluasan. Sahabat Nabi nama Urwah, Sunan Abi Daud, dia beli kambing 1 dinar 2 ekor. Maksudnya 1 ekor separuh dinar, ya, 1.5 dinar. Dah 1 dinar 2 ekor, jadi 1 ekor separuh dinar. Dia jual balik 1 ekor 1 dinar. Nabi bagi dia 1 dinar nak buat korban. Ambil 1 dinar ni Allah, pergi beli kambing, kita nak buat korban. Dia pun pergi beli dengan 1 dinar. Dia beli 1 dinar 2 ekor. Sambil-sambil dia bawa balik pada Rasulullah, orang nak beli tengah jalan, jual lah kau kambing ni, ambil lah, berapa? Tawar menawar berlaku, dia dapat jual 1 ekor 1 dinar, double up daripada harga asal yang dia beli, 100% keuntungan. Bukan ada kos apa pun. Dia beli separuh dinar, dia jual 1 dinar. Balik-balik dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, hadza dinaruka wa hadhihi syatuka. Wahai Nabi, ini dinar hakmu bagi mula-mula tadi 1 dinar, aku bagi balik, dan aku bagi 1 kambing lagi. Oh, Nabi takjub dengannya. Nabi kata, macam mana kamu buat?
Afa kaifa sana'ta? Macam mana kamu buat? How did you do that? Dia pun cerita kat Nabi, ini. Orang bijak kan? Nabi pun doa kepadanya, Allahumma barik lahu fi safaqati yaminihi. Wahai Tuhan, berkatilah tangan kanannya bila dia berurus niaga. Maka kata periwayat tu, Urwah after that, dia tidak berurusan, melainkan untung dia. Dan jika dia beli tanah pun, pasir, nescaya dia akan dapat keuntungan. Masa tu pasir mana ada harga. Tapi kalau pasir tak ada harga tu pun, kalau dia berniaga, dia akan untung, kata Nabi. Tapi hari ni pasir ada harga lah. Dulu pasir tak ada harga. Kalau tak ada harga pun, bila dia jual, dia akan untung. Pertama, kerana kebijaksanaan beliau sendiri dalam berurus niaga. Yang kedua, ia telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan pun kalau berniaga, tuan-tuan boleh berdoa, Allahumma barik li fi safaqati yamini. Ini doa Rasulullah SAW. Bezanya Nabi doa kepada sahabatnya, maka Nabi guna lafaz Allahumma barik lahu, ya Allah berkatilah dia pada perniagaannya. Dah kita nak doa kat diri sendiri, kita doalah Allahumma barik li, wahai Tuhan berkatilah aku fi safaqati yamini, pada urusan tangan kananku, ya, urusan yang melibatkan perniagaan lah, safaqah ni, kontrak-kontrak, ya. Doa begitulah. Ya. Ada orang ajar tulis ayat Quran sekian-sekian, entah ayat apa entah. Tujuan dia bila kita bersalam, orang lembut hati dengan kita, orang beli barang kita. Ni salesman lah biasa yang duk buat. Ada orang cadang kat salesman, tulis ayat tertentu kat tapak tangan, kalau kita bersalam orang lembut hati dengan kita. Ada entah, ada. Tuan-tuan boleh cek kat internet, ya. Atau ada buku jual tulis macam tu, ataupun ada lah orang share macam tu lah cerita dia, macam-macam. Tulis ayat Quran, nak buat apa? Salam lembut hati. Kalau awak buat macam tu, boleh lembutkan hati orang. Nabi buat dulu, betul tak? Nabi tulis ayat Quran, tak payah dakwah ke orang kafir, pergi salam je, salam, habis lembut hati. Tak payahlah Nabi nak dakwah susah-susah kepada mereka. Of course lah, Nabi tak perlu nak berperang dengan golongan-golongan yang melawan Islam pada waktu itu. Salam aja, lembut hati orang kafir. Tak ada. Tak? Jadi tak payahlah buat agama sendiri. Balik kepada Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Dalam konteks seumpama itu, apa Nabi buat? Nabi doa, ya, pada sahabatnya. Jadi kita pun sama juga. Kita nak orang tu berkat perniagaannya. Bila dia ada anak kita berniaga, ada adik kita berniaga atau bekerja atau seumpamanya, kita nak doa keberkatan padanya. Guna lafaz itu, guna doa itu. Tak tahu kod Arab pun tak apa, doa kod Melayu, ya Allah berkatilah dia pada urusan tangan kanannya. That's it. Ya, tahu kod Arab lebih baik. Kita tabaruk dengan lafaz itu, walaupun adakah lafaz itu adalah satu bentuk ibadah atau tidak, ulama khilaf. Tapi kalau dapat baca Arab tu lebih baik, ya. Kerana zikir dan doa ni memang baiknya bahasa Arab. Of course lah kita ambil betul-betul daripada lafaz Rasulullah SAW. Kalau hadis lah, kalau Quran lah. Tapi kalau tak tahu, boleh saja dalam bahasa Melayu. Yang tak boleh dalam semayang aja, jangan nak tukar bahasa Melayu pula. Kalau tak mampu sungguh boleh, okey je, setengah ulama bagi keharusan, ya. Belajarlah kan, tengok macam mana. Tapi begitulah cerita dia, doa. Tak perlu yang pelik-pelik apa itu ini, yang tak ada sandara. Nak cerita boleh aja. Saya kata tak ada benchmark, ya, kerana setiap orang berbeza keadaannya, ya. Costing tak sama. Ada orang dia dapat barang daripada supplier harga lebih murah, ada orang harga lebih mahal, ada orang dia sewa kedai harga lebih murah, ada orang harga lebih mahal. Jadi tuan-tuan jangan nak buat perbezaan yang tidak adil. Mungkin barang yang sama harganya berbeza atas sebab-sebab tertentu. Islam beri keluasan, tak ada halangan sama sekali, ya. Cuma kalau kita nak untung lebih sangat sampai kita berbeza dengan orang lain dalam setengah-setengah keadaan, dia boleh support the market, dia akan menjejaskan pasaran, dan dia akan juga menyebabkan orang tak belilah barang tuan-tuan. Itu saja. Tapi nak kata haram secara mutlak tidak boleh, ya. Benda-benda yang Allah Ta'ala beri keluasan, dan Rasulullah SAW begitu juga. Kita tak boleh nak kata benda ni haram, tak boleh secara mutlak begitu, melainkan dengan dalil yang betul-betul solid. Of course lah, dalam hal-hal yang diberi keluasan seumpama ini tidak boleh, ya. Baik, habislah bab tu. Saya sentuh saja bab tu, ya. Supaya kita ada idea yang baguslah dalam urusan kita sehari-hari. Nak buat baju pattern mana, buatlah, ya tak?
Orang ini suka kepada fashion, okey aja. Nak buat kopiah macam mana, buatlah. Lain-lain orang pakai lain-lain kopiah. Tak adalah sunnah, kopiah saya lebih sunnah daripada kopiah haji, tak ada. Kan? Ya. Nak pakai kasut brand apa, pakai je kan. Jangan pakai yang diperbuat daripada najis, sudah. Ya. Elakkanlah daripada kulit-kulit yang tak apa-apa yang kita tidak tahu sama ada ia disamak atau tidak, jika ia haiwan yang tidak halal lah. Itu lebih baik. Apa ada khilaf tu. Okey, kemudian Allah Taala kata thumma stawa ila as-sama' fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Taala beristiwa ke langit dan menjadikannya 7 petala langit, dan dia mengetahui di atas segala sesuatu. Ya. Ayat ni ayat pertama yang Allah Taala sebut istawa. Di samping ada 6 lagi ayat yang lain. Istawa secara bahasa maksudnya ialah ala wartafa'a, maksud tinggi dan meninggi. Istawa juga maksud jalasa, makna duduk. Istawa maksud istaula, memerintah. Istawa ada banyak maksud di sisi bahasa Arab. Ya. Dan ayat sebegini termasuk dalam ayat-ayat yang disebut sebagai ayat khabariyah, di mana bukan hanya ayat Quran, malah hadis-hadis yang menyentuh hal seumpama ini dianggap sebagai ayat-ayat akidah, yang mana ada 2 pendekatan para ulama. Ya. Fihi tariqatan. Ada 2 jalan. Pertama disebut sebagai tariqatus salaf. Tarikat orang-orang lama. Salaf ni makna orang-orang lama, yang merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tabi'i dan tabi' tabi'i. Sahabat ni ialah orang yang melihat Nabi, beriman dengannya dan mati di atas keimanan itu. Adakah dia mesti bersama-sama Rasulullah? Jalasa fi majlisihi, duduk di majlis Nabi. Ikhtalafa fihi ulama. Ulama tak sepakat. Ada sebahagian mensyaratkan begitu, mesti duduk di majlis Nabi sekurang-kurang sekali. Sebagian kata pula mesti melazimi Rasulullah. Ada macam-macam teori. Tapi sebenarnya dia lihat Nabi. Maksudnya bila lihat Nabi tu dia duduk dengan Nabi jugalah, ada majlis bersama Nabi. Tapi walaupun sekali cukup. Ada sahabat dia jumpa Nabi sekali je, dia balik kepada kaumnya, dia tak tengok Nabi lagi. Itu sahabat di sisi majoriti. Walaupun ada khilaf lagi bab ni. Sebab kata tak, dia mesti lazama Rasulullah, melazimi Rasulullah. Ada juga kata begitu, hak very straight sikit lah. Tapi kita ambil secara umum, orang yang melihat Nabi, yang duduk bersama Nabi, masuk Islam walaupun sekali, kemudian dia balik tak lihat Nabi lagi. Setelah dia mati di atas keimanannya, itu kita sebut sebagai sahabi kalau seorang. Kalau ramai, sahabah. Mana sahabat Rasulullah. Tabi'in ialah orang yang melihat sahabat Nabi, ataupun tabi'i. Kalau tabi'i seorang, tabi'in atau tabi'un ramai. Bahasa Arab ni sentiasa ada singular plural, singular plural. Tengoklah lafaznya. Kalau seorang tabi'iyun, kalau ramai tabi'inu, tabi'ina atau tabi'una. Adapun tabi'iyut tabi'in, ya, ataupun tabi'it tabi'in, itulah orang yang adapun tabi'at tabi'in ialah orang yang melihat, orang yang melihat Nabi, tapi dia tidak melihat Nabi. Ya. 3 generasi ini adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, khairun nasu qarni. Tak silap saya Bukhari Muslim lah, saya pun lupa. Tapi ada dibincangkan bab tu. Sebaik-baik manusia ialah, sebaik-baik kurun, kata Nabi, qarni adalah kurunku. Setengah riwayat, khairul kuruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Merujuk kepada 3 golongan yang dijamilah oleh Rasulullah SAW. Kira orang hebat lah ya. Terutama hak Islam, hak melazimi ilmu-ilmu pada waktu itu, of course yang duduk bersama Rasulullah SAW, pada sahabat baginda. Ini disebut sebagai tariqatus salaf. Puak-puak ni tuan-tuan, dia beriman sepenuhnya. Ya. Kata mereka, amiruha kama ja'at. Kita lalukan saja ayat itu. La nufassiruha, kita tidak mentafsirkannya. Dan sebagian mereka mengatakan qira'atuha atau tilawatuha tafsiruha, membacanya adalah pentafsirannya. Makna kita baca saja.
Sumastawa ila sama, Allah Ta'ala bersemayam di langit. That's it. Sebagai orang dia kerah juga, dia kata tak boleh kata bersemayam, nanti kita ingat duduk. Tak juga kan. Bersemayam ni ialah duduknya seorang raja dengan keagungannya. Tapi itu raja manusia, raja Allah lebih-lebih lagi. Saya dah sebut dulu, persamaan hanya lafaz saja, hakikat tidak sama. Tak salah pun kalau nak sebut begitu, bersemayam, apa salahnya? Atau dalam buku-buku tafsir lama, kalau tuan-tuan tengok, semua dia terjemah bersemayam. Tapi sama ke bersemayam raja manusia dengan Allah? Of course lah tidak sama, itu saja poin dia. Jadi tak payahlah serik sangat bab ni. Ya tak? Ya. Jadi dia tak mentafsirkan. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam buku beliau Lum'atul I'tiqad, parameter salaf termasuk Imam Syafi'i juga ialah isbatus sifat wa nafyul mumasalah. Kita hanya beriman dengan sifat itu walaupun pada zahirnya ialah bahasa kan. Habis itu Nabi nak cerita macam mana lagi? Allah Ta'ala nak cerita macam mana lagi? Yang penting ialah nafyul mumasalah, menafikan persamaan dengan manusia. That's it. Allah Ta'ala bersemayam di langit, kita tak samakan dengan manusia, cukup dah tu. Itu parameter dia, isbatus sifat wa nafyul mumasalah, mengisbatkan sifat, beriman dengannya, dan menafikan persamaannya dengan manusia. Ya. Sebab itu ulama-ulama kita seperti Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam tafsirnya, dia tidak mentafsirkan ayat ni. Dia kata istawa istiwaan yaliqu bihi. Allah Ta'ala beristiwa dengan istiwa yang layak baginya. Ada setengah yang kerah juga tuan. Hari ni ramai orang yang kerah-kerah ni. Dia kata tak boleh kata yang layak baginya, yang layak baginya. Kalau kita kata yang layak baginya, oh Allah Ta'ala ada anak, tapi anak yang layak baginya. Allah Ta'ala ada isteri katanya, tapi isteri yang layak baginya. Siapa yang kata begitu? Kita kata yang layak baginya, hak mana ayat Quran sebutlah. Hak mana hak hadis Nabi sebutlah. Kalau ayat Quran tak sebut, hadis Nabi tak sebut, macam anak, macam isteri, yang hang nak sebut pasal apa? Ya tak? Jadi tak payah nak berlebih-lebihan. Boleh saja kita kata yang layak baginya, yang layak baginya, selagi mana ia merujuk kepada lafaz-lafaz yang diriwayatkan dalam hadis Nabi ataupun yang dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Tidak salah sama sekali. Dan itu yang disebut oleh ulama kita As-Suyuti, bukan Ustaz Hasan. Istiwaan yaliku bihi, istiwa yang layak baginya. Ya. Dan itu juga ada parameter Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan salafnya ada. Kita beriman mengisbatkan sifat itu dan kita menafikan persamaan. Selagi kita tidak menyamakan dia dengan makhluk, kita tidak menjadi golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya tak? Kita beriman saja. Itu disebut tariqatus salaf. Dan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juga, bila dia mentafsirkan ayat seumpama ini, itulah surah Taha ayat kelima, kata beliau, fa'ammal maslakul aslam tariqatus salaf. Adapun jalan yang paling selamat, at-tariqatul aslam, ialah tariqatus salaf, jalan para salaf. Ya, jalan para salaf tu macam mana? Kita beriman, kata Imam Ibn Katsir, bila takyif, tanpa kita mengkaifiat-kaifiatkan, bagaimana-bagaimanakah. Kata Allah Ta'ala duduk atau bersemayam ni begini. Tak boleh lah, Allah Ta'ala tak cerita, pasal apa hang cerita? Itu tak boleh. Bila takyif. Wala tahrif, jangan tukar pula perkataan tu dengan perkataan lain. Konon-konon kalau guna istawa, makhluk ni, tak, kita gunalah perkataan lain, tak boleh. La tahrif, jangan duk tukar ganti perkataan. Ya, sebagaimana orang Yahudi yang tukar ganti perkataan dalam Taurat dan Injil suka-suka mereka. Kalau Nasrani lah, kalau Yahudi lah. Yahudi Taurat, Nasrani Injil kan, dia tukar aje, perkataan tak sesuai dia tukar, perkataan tak sesuai dia tukar. Kita mana boleh macam tu? Ya. Wala tasbih, jangan menyamakan dengan makhluknya. Wala ta'til, jangan memandulkan ayat itu, jangan tolak ayat itu, tak boleh. Lagi tak boleh kan, ta'til makna kita tolak. Ya. Wala tamsil, dan jangan juga memisal-misalkan. Ya. Allah Ta'ala bersemayam, macam aku bersemayam, macam raja sekian bersemayam, tak boleh lah. Itu parameter Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ini disebut sebagai tariqatus salaf, dan ada satu lagi disebut sebagai tariqatul khalaf. After 300 or 400 years after that, lepas sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in, ketika umat Islam berhadapan dengan golongan-golongan baru yang masuk Islam,
yang mereka agak sukar nak terima ayat-ayat seumpama ini. Of course lah, kalau ayat sebut tangan, sebut muka, sebut kaki lagi dia tak boleh terima. Menyebabkan mereka buat pendekatan baru, itu disebut sebagai pendekatan salaf, ialah mereka mentakwilkan ayat-ayat ini bukan berasal pada Al-Quran dan hadis Nabi yang lain, tapi berasal daripada kaedah bahasa. Kalau disebut tangan, kuasa katanya. Kalau salaf, tangan-tangan lah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah seumpama lebih mengatasi tangan-tangan mereka. Dia stop. Ya. Orang baru ni khalaf, dia kata tangan ni kudrah, kuasa. Ya. Sama juga istawa, katanya istaula, mana memerintah. Kita tak boleh kata istawa, pasal istawa ni maksudnya bersemayam, duduk seorang raja. Tak boleh, orang tak faham. Kita kata istaula. Istaula ni maksudnya memerintah, sesuailah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diguna kaedah-kaedah bahasa. Di mana orang yang tegas berpegang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, of course lah yang merujuk kepada akidah tariqah salaf ni, dia tak berapa ni lah berkenal lah cara khalaf. Tapi ala kulli hal ada kepentingan masing-masing. Dua ni memang aliran ahli sunnah wal jamaah. Pertama, mengisbatkan sifat dan menafikan persamaan. Yang kedua, mentakwilkan. Kita tak ada apa-apa masalah, cuma balik kepada ilmu masing-masing. Awak nak pegang cara salaf, that's it. Itu yang dipilih oleh ulama-ulama kita, termasuk Al-Imam Ibn Katsir dan yang lain. Okey je. Macam Nawawi, dia pegang takwil khalaf. Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau kita belajar in detail, tak adalah dia takwil. Semua ada yang dia tak takwil juga. Itu saja. Sebagian pula kata salaf ni bukan mengisbatkan sifat, tapi mentahwidkan sifat itu kepada Allah. Maksudnya kalau sebut istawa, kita tak boleh kata kita tak boleh isbat istawa, tak boleh beriman dengan istawa itu. Tapi dia kata, kita kena kata istawa ni tidak diketahui maksudnya melainkan Allah. Kena kata begitu. Ada yang kata begitu. Jadi ada, saya kira khilaf lah dalam bab ni. Dan kalau kita bincang sampai hari kiamat pun takkan selesai. Salaf dengan cara salafnya, khalaf dengan cara khalafnya, dan masing-masing ada pendekatan masing-masing. Dan yang paling pertengahan dalam bab ni adalah sebagian tokoh-tokoh kontemporer gabung kedua-duanya. Dia kata kalau tak ada apa-apa keperluan, kita back to akidah salaf, beriman, that's it. Tak perlu nak hurai, pasal akal bukan boleh explain pun. Tuhan, mana kita tahu hakikatnya bagaimana? Ya tak? Tapi kalau ada keperluan-keperluan tertentu dengan non-Muslim dan orang yang baru masuk Islam, mungkin dengan kanak-kanak, boleh guna pendekatan khalaf ini. Mana perkataan itu ditukar dari sudut bahasanya untuk memberi penjelasan yang lebih baik. Saya kira tidak ada masalah sama sekali. Dia kalau masalah nak bergaduh, masalah. Tapi balik pada ilmu masing-masing lah. Balik pada ilmu masing-masing. Tapi dua tu ahli sunnah lah. Isu dia, orang ni kata bukan ahli sunnah, orang ni kata bukan ahli sunnah, masalah. Suka hati dia lah. Ya tak? Tapi saya suka apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir, paling selamat salaf. Tapi dalam setengah-setengah keadaan boleh saja menggunakan pendekatan khalaf. Ada kepentingannya yang tersendiri, dan kita tak perlulah berlebih-lebihan. Baik. Habis batu. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Sebelum kita masuk ayat yang baru. Bismillah. Nak isyak dah? 10 minit lagi isyak? 5 minit lagi? Okey, ayat kedua atau ayat seterusnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ke-30. Wa idh qala, dan ketika mana telah berkata, rabbuka, Tuhanmu. Ini saya translate one by one ni. Lil malaikati, bagi malaikat-malaikatnya. Allah cakap pada malaikat dia. Tu boleh guna perkataan cakap tu. Cakap-cakap ni kan makhluk. Cakap cara Tuhan lah. Tak tahulah macam mana kan. Tapi dia bercakap dengan malaikat dia. Malaikat ni tuan-tuan tahulah ya. Makhluk yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Khalqun jismiyun nuraniyun. Makhluk ada jisim tapi daripada cahaya. Dan mereka ada tugas-tugas tertentu, dan mereka ni banyak.
malaikat lebih banyak daripada manusia, lebih banyak daripada jin. Ya, dan di sisi sebahagian para ulama, malaikat lebih banyak daripada makhluk-makhluk yang ada. Lebih banyak daripada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, dan dikatakan lebih banyak daripada pasir-pasir ada. Wallahu taala alam. Tapi dia makhluk yang ramai lah. Ya. Kalau manusia ngaji memang malaikat lebih ramai. Tapi kalau dengan pasir apa saya tak tahulah. Adalah dakwah-dakwah begitu. Tapi kita tak belajar in detail dalil-dalilnya macam mana. Ala kulli hal, malaikat ni satu makhluk yang diciptakan Allah. Tugas dia nak buat kerja Allah. Ya. Sebab tu saya kalau ada orang ajar zikir-zikir nak dapat perlindungan malaikat, saya kata this is nonsense. Ini nonsense. Walaupun dia ambil ayat Quran untuk diamalkan. Ya. Nabi tak pernah mengajar sebegitu. Kerana malaikat tak buat kerja kita. Malaikat buat kerja Allah. Ya. Awak buat saja apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca zikir dan doa tertentu untuk perlindungan. Awak dapat perlindungan Allah. Dan afwalah sebagai ada perlindungan Allah ialah Allah Taala hantar malaikatnya untuk menjaga kita. That's it. Tak perlulah ataupun tidak ada sama sekali amalan nak dapat perlindungan malaikat, amal tak ada. Kalau ada tu jenis buat agama sendiri je tu. Ya, tak perlu. Saya dulu pergi kursus. Oh, ustaz ni buat cerita. Tak buat cerita. Saya pergi kursus dulu. Ada orang ajar. Ya. Ustaz juga cerita dia kan. Baca 7 kali lepas mayang. InsyaAllah dapat perlindungan malaikat. Ayat dia, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Macam mana ayat tu? Saya lupa dah. Sebab saya tak pernah amal. Ayat tu nak sebut, Nabi dipelihara oleh malaikat. Bukan untuk awak baca, awak dapat perlindungan malaikat. Awak sudah guna ayat Quran di luar konteks. Of course lah, tidak ada amal itu dalam buku-buku zikir. Tak ada. Ya tak? Jadi tak ada istilah-istilah seumpama itu. Tapi lebih baiklah daripada jampi serapah. Ya. Pernah saya belajar juga dulu. Saya dulu belajar silat tuan. Silat ni banyak jampi serapah. Ya. Dia tak ada baca Al-Quran macam tu. Lagi teruk. Dia seru terus. Wahai Jibril, wahai Mikail, wahai Israfil, wahai Malikul Maut. Oh, seru Malikul Maut tu. Dia ingat Malikul Maut tu sahabat dia kot. Tak adanya Malikul Maut nak buat kerja awak. Malikul Maut nak cabut nyawa awak ada. Merepek saya tu. Saya amat juga dulu zaman kecil-kecil dulu, zaman sekolah rendah, sekolah menengah saya belajar silat. Ya. Arwah atuk saya memang orang silat. Banyak jampi serapah kita ni. Tapi jadi, kalau amat-amat jadi. Ya, puak-puak ni tuan, nasi tengah gelegak, geluk-gelak. Ada bacaan dia, surah Allah. Saya tak hajar nanti tu amal pula kan. Baca ayat tu, kami kena amal lah sekian-sekian waktu, sekian-sekian bilangan, adalah dia punya tata caranya. Bila dah sampai tepu matang, celup dalam berah gelegak, geluk-gelak. Okey. Jadi ayat ni dia kata. Awak baca apa pun jadi kalau awak percaya begitu. Ya tak? Ya. Memang celup. Ya, arwah atuk saya celup je air panas tu tuan. Air panas tu atas tangan dia. Nampak merah-merah juga tangan dia. Tak tahu kot pelawak air panas. Wa'alaikumsalam lah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya. Saya tak cerita orang lain, ini saya cerita my own family. Ya. Tapi tak apalah ya. InsyaAllah. Azan dulu. Ada azan? Azan dulu lah. Ada nak tanya boleh tanya. Sambung sikit ya. minit.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb anta salatul Allahumma inna syukur. Baik. Anda tanya apa-apa tak? Ada soalan? Jadi malaikat ya. Dan malaikat ni macam-macam lah ya. Ketua dia ialah Jibril. Jibril ni ialah Rasul Malaikah. Chief of the Angels. Mana malaikat ni dia ketua. Ya. Dah banyak lagi malaikat-malaikat yang lain ya. Yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW ada 10. Tuan-tuan belajarlah dalam akidah bab malaikat mesti ada punya. Ya. Adakah wajib kita mengetahui malaikat yang spesifik? Tak wajib. Cukup saja tuan-tuan beriman Allah Ta'ala ada makhluk yang bernama malaikat. Dia buat kerja Allah. Ketuanya adalah Jibril. Dia ada malaikat-malaikat lain seperti Mikail, Israfil. Kalau tuan-tuan tak tahu tugas dia pun tak apa. Tak menjadi fardu ain. Ya. Tapi kalau belajar lebih baik. Yang tak boleh ialah kita tidak beriman dengan wujudnya malaikat. Seumpama golongan-golongan sebagianlah pada hari ini. Ya. Hari ini bukan kata orang tak percaya malaikat, tak percaya Tuhan pun ada ya tak, etis. Tapi ada lah ya, liberal yang tak percaya malaikat dan seumpama. Itu tak boleh lah. Dan dikatakan menolak keimanan kepada malaikat membawa kepada kekufuran, terbatal Islamnya. Bukan dikatakan, memang tak silap saya sepakat lah, kerana ia termasuk dalam rukun iman. Rukun iman kan beriman kepada malaikat salah satu, jadi tidak boleh menolaknya. Wajib beriman secara jumlatan, umum, cukup ya. Tapi kalau dapat belajar in detail lebih baik. Allah Ta'ala kata kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan di bumi khalifah. Apa nak khalifah? Khalifah ni dalam bahasa Melayu disebut sebagai pengganti. Alladhi khalafa man ba'dahu. Orang yang menggantikan orang sebelumnya. Itulah masuk khalifah. Di sisi bahasa Arab. Dan di sisi syarak juga. Sebab itu pemerintah selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan selepas pada itu disebut sebagai khalifah. Cuma empat hak terawal ni yang disebut sebagai khulafaur rasyidun, depa ni ialah khalifatu Rasulillah ataupun khalaifu Rasulillah. Dia ni khalifah Rasulullah. Ya. Ada ulama tambah seorang lagi, Umar Abdul Aziz, 5. Apa maksud khalifah? Ganti. Depa menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam konteks ayat ni pun Allah Taala kata, aku nak jadikan di atas muka bumi sebagai pengganti. Apa maksud? Maksudnya Allah Ta'ala nak cipta satu makhluk yang akan memakmurkan bumi dengan hukum Allah dan menguruskan bumi dengannya.
Itu disebut oleh ulama-ulama kita, antaranya Al-Maududi rahimahullahu taala. That's it. Ya. Jadi tak perlu lebih-lebih pasal Al-Quran tidak menjelaskan makna khalifah di sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pun tak explain more. Cerita dia Allah Taala nak hantar kat bumi satu makhluk nama manusia sebagai khalifah. Orang yang akan menegakkan hukum Allah Taala dan menguruskan, memakmurkan bumi dengannya. That's it. Orang yang menjalankan kerja iqamatuddin wa siyasatu dunya bihi. Ini kita boleh dapati dalam buku tafsir. Menegakkan agama atau hukum Allah dan menguruskan dunia dengan agama itu. Itu masuk khalifah. Ada orang kata khalifah ni sebab sebelum Adam dah ada manusia. Dia ganti kepada manusia itu. Allah Ta'ala alam. Ada teori-teori tertentu, tapi nak kata valid tak tahulah kan. Pasal tak ada nas. Benda ni benda gaib. Adam bila, zaman bila ni? Allah Ta'ala sebut ni bila? Tak tahu, ribu. Ya. Zaman roh dulu lagi tak tahu. Benda gaib ni kita tak tahu in detail, tapi adalah teori tertentu. Katanya sebelum Adam telah ada Adam yang lain. Adam hok ni Adam yang ke-10. Ada 9 lagi Adam before him. Allah, ni lagi melampau. Mana awak tahu? Ada belaka hari ni tuan. Pelik-pelik lah. Adam ke-10 ada ni. Ada seorang ustaz tu pakai serban, pakai jubah. Tak tahu mana gelaran ustaz dia ambil. Dia kata Adam hok ni Adam yang ke-10. Adam sebelum tu ada 9 lagi Adam. Mana awak dapat ni? Pelik-pelik lah dunia hari ni tuan. Tuan-tuan kalau tak belajar atau tak ada perisian jelas pasal syarak ni. Kalau percaya batal iman ke ustaz? Tak tahulah, setahu saya tak adalah batal iman kot. Rasa tak ada kot. Tapi no basis. Tak ada basis. Kita benda nak sebut hak agama ni, of course lah benda gaib. Pasal Adam ni dulu-dulu kan. Ni Allah cerita kat malaikat ni benda gaib lah. Tapi kalau sebelum pada Adam tu tak tahulah benda gaib ke tidak, tapi tak tahu kan Allah. Mana awak tahu apa pelik. Tak payahlah kan. Bahkan tak ada kepentingan syarak sama sekali. Yang perlu kita tahu, manusia pertama diciptakan oleh Allah ialah Adam. That's it. Sebab itu dia disebut sebagai Abul Bashar, the father of the human beings. Makna manusia nombor satu dia lah. Al-Quran beritahu. Mungkin lagi ada manusia-manusia sebelum pada mungkin tak tahu pun tak apa, pasal mungkin tak ada basis, fakta tu tak tahu kan. Tapi kalau kita beriman Adam makhluk pertama, manusia pertama, bukan makhluk pertama, manusia pertama itu betul, ada basisnya ya. Kalau nak beriman yang lain kena ada basis lah ya. Khalifah. Dan bila Allah Ta'ala kata begitu pada malaikatnya nak cipta satu makhluk jadi orang yang memakmurkan muka bumi dengan hukum Allah, khalifah tadi, ataupun dalam bahasa yang lain pengganti, ya. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah kamu ingin menjadikan orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Bapa demo tu kata sebelum Adam dah ada manusia lain, bahkan ada Adam yang lain. Sebab malaikat kata, dia kata, mana malaikat tahu manusia jahat macam ni? Sudah pasti sebelum Adam ada manusia dulu. Sebab tu malaikat tahu dia jahat. Ada logiknya juga. Dan sebagai lain mengatakan bahawa malaikat telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Boleh jadi juga. Dan kedua-dua teori, cuma teori yang kedua tu agak ringan lah berbanding yang pertama tadi. Ya. Tak ada syarat telah ada maknanya sebelum Adam sehingga malaikat tahu mereka ni jahat. Boleh jadi malaikat sudah ada idea tentang manusia walaupun manusia belum diciptakan, boleh jadi saja ya. Tapi benda gaib kan, kita tak tahu lebih lah. Mana kita tak perlu berlebihan dalam isu ni. Jadi manusia ni dua benda. Pertama, melakukan kerosakan. Memang manusia suka buat kerosakan, ya tak? Sebab tu manusia perlu dikawal. Dan manusia menumpahkan darah. Aduh ya. Daripada dulu sampai hari ni pembunuhan tak henti-henti. Betul tak? Nak sekarang kan kat Palestin, aduh sial. Palestin dia dulu lagi dah berapa puluh tahun, ya tak? 2-3 generasi dah. Tapi kita nak cakap lebih-lebih pun payah juga kan.
Doa je lah, tentu ada masa doa, ya. Boleh aja imam doakan, ya. Sebab itu Islam jaga hal-hal seumpama ini. Dan dalam syariat memang ada fiqhul jinayah, the science of crime. Pasal nak kontrol benda ni, nak kontrol kerosakan, dan kerosakan yang paling buruk ialah pembunuhan berbanding kerosakan-kerosakan yang lain. Bunuh teruk sekali, ya tak? Ada fiqhul jinayah, ada fiqh jinayat, betul tak? Kau tak ada? Ada ngajar fiqh jinayat sini? Ada kuliah fiqh jinayat? Tak ada. Kena ada lah satu. Panggil ustaz, ada latar belakang fiqh, ajar fiqhul jinayat al-islamiyah, ya, the Islamic jurisprudence of crime. Syok tuan, seronok belajar, ya. Belajar hudud, belajar kisos, belajar diat, selit bak kodok sikit, kerana ini semua melibatkan perhubungan sama manusia supaya kita tidak langgar dan melampau antara satu dengan yang lain. Hudud, belajar bab mencuri, apa hukuman dia, mencuri dalam konteks lama, mencuri dalam konteks sekarang, ya tak? Ni orang buat skamer ni kira mencuri ni. Saya kata kalau dulu-dulu kita belajar fiqh jinayat dalam konteks klasik, ada satu bab disebut sebagai bab qat'ut tariq. Ambil harta orang ni biasa dia merujuk pada dua. Pertama as-sariqah, curi individu. Satu lagi qat'ut tariq, curi di tengah jalan, cara berkumpulan. Samu. Dulu memang macam tu, dia duduk di tengah padang pasir, orang lalu je dia samun. Kadang-kadang dia samun harta saja, kadang-kadang dia bunuh sekali. Jahat buat ni. Menyebabkan hukuman yang Islam letakkan kepada mereka, hatta dalam Quran Allah Ta'ala ajar teruk. Kalau dia ambil harta, lepas tu dia bunuh orang pula, tuan, dia perlu dibunuh balik dan dilakukan tak seumpama kelakuan ke atas pesalah-pesalah yang lain. Dipotong kakinya secara bersilang. Kalau curi biasa, potong satu tangan saja, ya tak? Dia pun ni tak, kena potong kaki dan tangan secara bersilang kalau dia ambil harta saja. Kalau dia ambil lebih daripada itu sehingga tahap membunuh, sebab dia ambil harta, dipotong juga tangannya tapi juga kakinya secara bersilang. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Bunuh pula, dia kena bunuh balik. Lepas potong kaki tangan tu, bunuh balik. Agak ni, kerana jenayah dia buat ni jahat sekali. Saya nak tanya tuan-tuan, ada lagi kau duduk tunggu tengah jalan nak sama orang? Ada, bukan tak ada. Tapi saya rasa agak jarang lah sekarang. Banyak orang menyamung ni, tapi tak ada tahap membunuh secara langsung. Tapi ada orang yang membunuh diri kerana telah ditipu ratusan ribu oleh skamer. Mungkin ada. Ni qat'ut tariq zaman moden hari ni, bukan hak jenis tunggu-tunggu tepi jalan tu. Hodok online ni, skamer berapa juta tuan. Tahun 2020 sampai 2022 macam tu lah, 2019 sampai 2-3 tahun skamer ni juta-juta, puluh juta, ya. Cuba tuan-tuan tanya kawan yang tak kena. Ada. Saya baru-baru ni pun abang ipar kena skamer 12,000 beli motor dekat sosmed, dekat Facebook. Motor lelong, motor harga 4,000 saja kena tipu sampai 12,000. Lepas banking. Bila kita soal jawab, dia kata aku kena pukau kot. Bukan kau kena pukau, kau tu yang bodoh. Ya. Itu baru skamer coknya-coknya. Hak lain-lain tu juta tuan, bukan juta, puluh juta. Ni qat'ut tariq zaman moden ni. Ya. Kalau saya dapat, saya potong kaki tangan silang aja buat ni. Orang muda tak jatuh hukum. Bukan jatuh hukum, geram. Ya. Jadi belajar jenayah konteks Islam macam mana, konteks-konteks yang baru macam mana. Ya. Sebab tu dalam banyak hal hukum ni dia boleh berubah tuan. Hukumannya masihlah konteks yang sama, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Tengoklah kita bincang ijtihad macam mana, hakim-hakim berbincang. Takkan curi duit orang juta-juta sehingga menyebabkan orang bunuh diri lah, apalah, bercerai laki bini. Takkan nak masuk penjara 2-3 tahun je kot. Biar tak? Mana boleh. Kita tengok hukum yang adalah syarak ni seimbang dan setimpal dengan kelakuannya. Membuat jahat memang kena punya. Islam bukan nak hukum, tapi memberi pengajaran. Bahkan definisi kepada hukum jenayah ialah hukuman yang dikenakan untuk mengelakkan orang lain melakukan perkara yang serupa. Jadi Islam jaga. Bunuh lebih-lebih lagi tak boleh. Ada hukum jenayah. Nombor satu sekali kisos.
After that baru bincang pasal hudud, pasal kisah lebih berat. Ya, dan zaman Rasulullah SAW memang berlaku pembunuhan tertentu. Bukan sahaja di kalangan orang Islam dengan bukan Islam, seperti Yahudi. Ada juga berlaku, orang Yahudi dia bunuh orang Islam. Ada. Nanti saya sebutlah lain kali. Tapi juga sesama Islam, secara tidak sengaja. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia jumpa seorang yang lain, yang mana dia bergaduh zaman jahiliah dulu. Dia bunuh kawan tu. Lepas dia bunuh, baru dia tahu kawan tu telah masuk Islam. Allah, aku ingat kau dia kafir lagi. Aku dah lah bergaduh dengan dia dulu zaman jahiliah. Akhirnya Allah Ta'ala turun, wa makana li mu'minin ayaqtul mu'minan illa khata'a. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain melainkan hanya secara tersalah sahaja. Masuk dalam bab ni tidak ada kisos, tapi adalah hukuman-hukuman tertentu yang perlu dikenakan ke atasnya. Dan Rasulullah mengambil tindakan ke atas perbuatan itu. Tapi kalau bunuh dengan sengaja, kena kisah lah, kena bunuh balik lah. Tapi masih ada option-option tertentu. Kan? Islam jaga tuan, benda-benda macam ni, kerosakan ni. Haji tumbuk saya, boom, patah gigi batang. Agak-agak berapa papasan yang haji nak kena bayar pada saya? Diat. Saya dalam bab jenayat tuan-tuan, benda yang paling best yang saya belajar ialah bab diat. Diat ni ialah pampasan yang perlu kita kenakan ke atas orang yang melakukan pelampauan ke atas orang lain, sama ada hartanya ataupun tubuh badannya. Diat. Haji tumbuk saya gigi sebatang, patah. Agak-agak berapa papasan haji nak kena bayar pada saya? Saya pernah sentuh dulu 3-4 tahun lepas, before PKP pernah sebut benda. Dah lupa dah kot. Agak-agak berapa tuan-tuan? 50 minit nak berhenti ni. Saya bawa kereta tadi 50 minit okey tu. Las. Patah gigi saya, cabut. Agak-agak berapa? Pampasan? Compensation. Ataupun bahasa Arab disebut sebagai diat. Berapa? 5,000. Allah. Ingat banyak sangat ke 5,000 tu? Saya baru di PKT pun 3,000. Mungkin kita akan rasa 3,000, 4,000, 5,000. Ada orang kata 200 tak pasal gigi, kalau gitu tukar gigi palsu, gigi tampal ke apa, baru dah 100-200 dah. Ya. Khamsum minal ibil. As-sinnu bisinni khamsum minal ibil. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Ibnu Abbas. Gigi dengan gigi 5 ekor unta. 1 ekor unta saya nak tanya, how much today? Berapa harga pada hari ni? Seekor unta berapa ringgit? Pernah beli? Google lah tengok. Paling murah 7,000. Ada 10,000, 12,000. Kita ambil hak in the middle lah. Mungkin 7,000 atau 8,000. 1 ekor. Kalau dah 5 ekor, 8 kali 5 berapa je? 40,000. Allah. Bapa yang zoleh gini mu Islam ni? Kecek Kelantan lah dia. Haji kata 5,000, 40,000 je kalau dengan duit hari ni. Sebatang gigi je pun kalau pergi tampal atau pergi pasang gigi palsu dalam 200-300 je. Pasal apa banyak sangat ni? Sebab mula-mula saya haji tumbuk patah gigi je. Kalau saya repeat balik, boleh-boleh jadi saya bunuh haji. Hak paling teruk lah. Kadang-kadang saya cedera haji sampai tak boleh bangun, pecah muka haji. Worst case scenario boleh buat bunuh tau. Islam tak tengok gigi tu. Kalau nak tengok gigi berapa aja kos dia. Tapi Islam nak jaga supaya tidak meleret kepada isu-isu yang lain. Sebab tu dia bagi berat tu kot. Agak-agak kalau kita implement, siapa-siapa tumbuk siapa-siapa sehingga tercabut atau patah giginya, kena RM40,000. Tu tengok hari ni akan ada ke orang yang akan tumbuk orang sewenang-wenangnya. Saya baru-baru ni ada seorang tu kena tumbuk Bangla. Dia buat mari air. Saya makan kat sebelah sini, dia family makan kat sebelah sini. Bangla tu datang bawa air. Bangla ni pun tak belajar betul-betul kalau bawa benda panas jangan letak kat budak-budak. Saya dulu manager restoran, saya tahu undang-undang dia. Kalau kita bawa makanan yang panas, kita tak boleh lalu di sebelah kanak-kanak atau meletakkan makanan panas itu berdekatan dengannya. Dia pergi lalu tepi, betul-betul budak tu senggol atau mak dia senggol, terkena anak dia, dah boom sebiji, jatuh Bangla tu. Orang pegang-pegang semua kan, siap Bangla. Tapi dia pun salah juga, member anak kecil kan. Nak cerita begitulah. Tapi tak tahu lagi dia patah ke tidak. Ya tak? Jadi penting sekali. Dan Islam jaga. Sebab tu malaikat tak setuju manusia ni akan buat kerosakan dan akan membunuh
antara satu dengan yang lain. InsyaAllah ta'ala. Mungkin setakat dulu untuk malam ni. Next nanti kita sempurnakan ayat ni. Ya. Aha. Okey. Boleh? Okey, bila kita ni kes bunuh lah ya. Okey, bila kita melakukan satu pembunuhan yang sengaja lah, yang sengaja. Sebab kisos hanya melibatkan pembunuhan sengaja. Dia panggil al-qatlul amdu. Memang kita niat nak bunuh lah. Ataupun kita guna alat yang boleh membunuh. Tak ada niat nak bunuh, tapi dah mutikan dengan pisau, memang dia matilah. Dia termasuk dalam konteks al-qatlul amdu, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja ni ada 3 option. Hakim tak boleh buat keputusan, mesti diserahkan kepada keluarganya. Dia boleh minta supaya bunuh balik, ia disebut sebagai qawat. Dia juga boleh ambil diat, dia juga boleh memaafkan. Tiga-tiga boleh. Kalau dia nak kisos atau qawat, dia kena kisos lah. Kalau dia nak ambil pampasan, Islam bagi berapa pampasan yang dia perlu ambil. Tapi walau bagaimanapun dia boleh bincang. Kerana Nabi kata wa ma salahu alaihi fahuwa lahum. Apa-apa dia boleh bincang. Nak rendah sikit ke, hatta nak lebih pun tak apa. Memang Islam bagi panduan lah untuk diat. Diat ni kalau bunuh dengan sengaja macam tu 100 ekor unta. Ya. 30 ekor unta berumur 4 tahun, 30 ekor unta berumur 5 tahun, 30 ekor unta yang berumur 6 tahun. Salasuna hikah, salasuna jaziah, arba'una khalifah. Agak berat lah. 100 ekor unta. Jadi, kalau 100 ekor unta kali 8,000, makna 800,000. Almost 1 million pada hari ni. Itu dia yang ditetapkan oleh Islam. Tapi kalau kita nak ambil rendah boleh, nak ambil lebih pun boleh kalau dia mampu. Saya tak say 100 ekor unta. Saya nak 200 ekor unta. Kalau awak tak bayar 200 ekor unta, awak kisah. Kena kisah lah. Ya, memang Islam letak panduan, tapi berbalik kepada itu. Dan ada hadisnya yang diriwayatkan dalam bab ni. Di mana Nabi kata sama ada kisah. Dan boleh juga memaafkan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu memaafkan, kamu dapat takwa, dapat pahala yang besar. Dan ada kes juga sahabat dimaafkan, ada kes. Cerita dia begitulah. Tapi kalau bunuh dengan separa sengaja, ada satu lagi asyibhul amdu, separa sengaja. Separa sengaja ni kita pukul tumbuk je dalam mati kawan tu. Tumbuk boleh mati ke? Jarang tumbuk boleh mati, tapi mati. Ataupun kita tampar, ping, mati. Itu dipanggil syibhul amdu. Kita pukul dengan pukulan yang kebiasaannya tidak membunuh, tapi bunuh. Itu dipanggil separa sengaja. Dan satu lagi dipanggil tidak sengaja. Tidak sengaja ni mungkin kita bukan nak bunuh dia, mungkin bukan nak pukul dia. Kemalangan-kemalangan yang berlaku di jalan raya, kita boleh masuk dalam khotok jugalah, mana tersalah. Tahu-tahu dia datang depan kita, boom, kita langgar dia, mati dia. Itu boleh masuk dalam khotok. Tapi kalau kita racing, boom, langgar orang mati. Itu boleh masuk syibhul amdi, separa sengaja. Dia bukan nak bunuh orang, tapi dengan sebab dia bawa laju, kemalangan, mati. Itu syibhul amdi. Dan konteks masa lah ya. Tapi ada. Boleh ambil diat, boleh memaafkan. Dia ada 3 option. Dan hakim dia tak ada kuasa. Kerana Nabi kata man qatala mu'minan dufi'a ila awliya'il maqtul. Adi Amru an Syu'aib an Abi an Jaddihi, dia Sunan Abi Daud. Siapa-siapa yang membunuh seseorang, maka hendaklah dia diberi hak kepada wali-walinya. Dia nak buat apa? Dia boleh bunuh balik, dia boleh ambil diat, dan dia boleh memaafkan. Tengoklah macam mana. Ya? Itu dia cerita dia. Ya, terlepas. Ya. Kerana kuasa di tangan wali. Ya. Baik, jadi setakat itu saja untuk malam ni. Aku Luqman Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dan tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah.